Selepas ini saya nak cerita juga tentang berkenaan dengan SPRM, serbu invoke buat kali yang kedua. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu SPRM ni kita lapor SRC, LCS, kita lapor LCS. Kita lapor hal kita dedahkan LCS, dedahkan hal Canon tentang jet hilang. Yang tu tindakan dia terlalu lambat. Tiba-tiba ada orang buat laporan Rafizi, dia kata Rafizi ada wang 18 juta di dalam akaun. Dia ada aset 18 juta, maka dengan itu terus SPRM buat siasatan. Lepas ni custom pula datang nak buat siasatan. Macam mana dia boleh ada 18 juta? Terus buat siasatan. Tak salahkan SPRM, orang buat laporan, dia pun buat siasatan lah seperti biasa. Tapi dalam masa sama, buatlah siasatan juga dengan Azam Baki. Kenapa Azam Baki tak ada siasatan pun? Siap ada penafian. Kenapa tak buat siasatan yang sama dengan LCS? Dan pasal enjin hilang, pasal orang kata pasal meriam dan sebagainya, kapal, bot yang tak sampai-sampai. Kita tak nampak dia sepantas itu. Dia sepantas itu datang untuk nak orang kata thank you Melly. Nak nangkap orang-orang sebegini, tetapi dengan Rafizi dia segera, pantas. Ramai yang tak faham bila Rafizi kata dia ada aset bernilai 18 juta. Wow. Macam mana dia boleh kaya begitu? Umur baru 45 tahun ada aset 18 juta. Tuan-tuan, 45 tahun aset 18 juta tak pelik tuan-tuan. Saya ada jumpa budak umur 30 tahun ada aset puluhan juta. Bukan warisan, ini bisnes. Ini cerita bisnes. Saya ada jumpa seorang influencer suami isteri. Dia turun, saya jumpa dia tengah test gitar. Saya tengok, ni Gibson ni kata kalau first hand pun dia beli Jepun tau. Dalam 20-30 ribu macam tu kalau first hand. Saya kata, dia beli second hand dalam belas ribu. Saya kata, tera main, boleh main ke dia? Saya tak pandai main pun gitar ni. Habis beli untuk apa? Sebab cantik. Untuk letak dekat office dia. Saya kata, buat apa bisnes? Saya kata, kita orang buat produk kosmetik. Cerita-cerita dia kata, satu sale yang dia turun KL tu, dia kata, dia punya stok 7 million unit habis. 7 juta unit. Kalau kita ambil RM10 lah dia untung daripada 7 juta ringgit tu. Agak-agak berapa puluh juta dia untung tu. Ni cerita benar, dia cerita lah, tipu saya lah. Dia turun tu, dia beli gitar, dia tak main gitar pun, dia nak letak kat office je. Dia punya kekayaan macam tu. Dan orang kaya ni tak ada masalah. Yang bisnes ni tak ada isu tuan-tuan. Bukan tak ada isu, tak pelik. Tapi orang yang tak pernah kaya sebab bisnes, yang betul-betul yang genuine, bagi dia pelik, 18 juta. Okay, saya nak cerita yang 18 juta. Macam mana tuan-tuan boleh kira? Tuan-tuan boleh kira aset sendiri. Ini dipanggil sebagai net worth. Nilai bersih tuan-tuan. Senang je nak kira nilai bersih, mudah. Okey, tuan-tuan ada rumah tak? Itu dikira sebagai aset. Tuan-tuan ada kereta tak? Yang atas nama tuan-tuan dan perempuan sendiri itu dikira sebagai aset. So ambil nilai rumah, nilai, bukan utang nilai dulu. Contohnya, saya ada rumah 1 juta ringgit. Saya ada tanah nilaian 5 juta ringgit. So 1 juta campur 5 juta, saya ada tanah 6 juta ringgit. Ni contoh, saya tak ada tapi ini contoh. Nilaian tanah saya ada 6 juta ringgit. Dan tanah dan rumah saya ni, dan saya ada kereta, nilai kereta saya 100 ribu. So saya ada 6.1 juta ringgit nilaian harta saya, aset saya. Tanah tu tak ada hutang sebab tanah warisan. Rumah pun dah tak ada hutang, dah habis settle pakai duit KWSP. Kereta pun dah habis dah. Nilaian masa saya beli tu harga dia 500 ribu. Tapi sekarang dah turun susut nilai jadi 100 ribu. So aset saya bernilai 6.1 juta. Campur aset duit KWSP saya, katalah dalam akaun KWSP ada 100 ribu, 6.2 juta. Kemudian campur duit dalam akaun bank saya, katalah ada 10 ribu, 6 juta 200 ribu, 210 ribu ringgit. So itulah nilai aset saya. Tuan-tuan boleh kira sendiri. Itulah net worth saya. Tapi adakah saya ada 6 juta tersebut? Tak ada. Yang ada dalam KWSP yang tak boleh keluar tu 100 ribu. Yang ada dalam akaun bank saya 10 ribu. So cash saya ada 10 ribu. Aset saya ada, total aset ni apa sahaja tangible dan intangible. Benda yang kita boleh pegang dan tak boleh pegang. Termasuk tunai, simpanan, termasuk rumah, kereta, laptop, even yang laptop, phone. Ini semua ada nilai. Di mana bila ada nilai buku, kita campur semua, maka itulah aset kita. So aset ni boleh jadi 8 juta-juta lah, terpulang lah. Walaupun aset, tuan-tuan kira sekiranya aset tuan-tuan berapa?
Walaupun aset tuan-tuan, contoh tuan-tuan beli satu rumah lah. Katalah tuan-tuan beli, tuan-tuan perempuan beli rumah tu, katalah tahun 2000 contoh. Masa tu tuan-tuan perempuan beli, mungkin harga dia harga 1000. Harga 1000 contohlah. Contoh. Dia sound problem. Okay, harga dia 100,000. Masa beli tu harga 100,000. Ini tahun 2000, harga dia 100,000. So sekarang 20 tahun kemudian, katakanlah nilai dia sekarang 1 juta. Hutang pun dah habis bayar dah ni. Now, soalan saya, berapakah nilai aset tuan-tuan dan perempuan? Jawapannya 1 juta. Nilai aset tuan-tuan dan perempuan, jawapannya adalah 1 juta. Nah, bila nilai aset tuan-tuan dan 1 juta, adakah tuan-tuan dan perempuan ada 1 juta dalam bentuk tunai? Tak ada nilai aset. Nah, bila kita melibatkan syarikat, dia ada valuation syarikat tersebut. Bagaimana sebuah syarikat itu evaluate, dinilaikan. Nah, penilaian sebuah syarikat, kalau tuan-tuan tengok, paling mudah tuan-tuan tengok Facebook, Google, TikTok. Pergi kat website, cari berkenaan dengan Facebook, Google, TikTok. Kalau tengok daripada segi produk, apa yang produk Facebook keluarkan? Apa yang produk TikTok keluarkan? Apa yang produk tangible, produk yang nampak? Facebook, Twitter, YouTube, apa produk fizikal mereka? Dia orang tak ada produk fizikal. Dia ada produk IT sebegini. Sebab itu kenapa Rafizi emphasize tentang dunia IT ni, tuan-tuan. This is where the future of money is. Inilah di mana wealth akan mula berkembang. Sebab itu kenapa apa orang kata Alibaba, Jack Ma invest di dalam kenapa yang kaya, kalau kita tengok yang kaya, yang top kaya, tolak Jeff Bezos, Amazon. Jack Ma, dia buat AliExpress, Grab, online apps. Yang kaya-kaya ni majoritinya adalah mereka yang sekarang ini moving daripada judi, daripada construction kepada arah IT. Jadi tak pelik sebenarnya kalau company Rafizi evaluate 18 juta. Bagi saya terkejut kenapa rendah sangat nilaian Invoke tu hanya setakat 18 juta. Bagi saya Invoke tu nilaian dia rendah 18 juta. Sebab benda yang dia boleh buat tu lebih daripada itu. Sebab 18 juta kalau kita bagi dengan 5 pound sterling, baru buat 3 juta pound sterling. 3 juta pound sterling untuk sebuah syarikat is nothing. It's consider puny lah, consider sebuah syarikat yang kecil. Kan, tak ada bukanlah satu benda yang terlalu besar pun. Tapi kat Malaysia ni nak cerita lah, sebab macam-macam walaupun dia tak terbiasa dengan syarikat-syarikat macam ni. So dia pun buatlah laporan polis. Sebenarnya Rafizi ni sakau, Rafizi ni ambil dan sebagainya. Dia ni itu ini. Itu sebenarnya yang dia buat. Itu sebenarnya tujuan yang dia buat macam tu. Dia tak faham pun. Dia tak faham aset, dia tak faham liability, dia tak faham net worth, dia tak faham benda-benda macam tu. So bila datang Rafizi ni untuk tujuan apa, tuan-tuan? Menimbulkan persepsi. Tengok, SPRM telah menyerbu pejabat Rafizi. Dia telah mengambil semua ledger. Tuan-tuan, kalau nak cerita Rafizi tu kena serbu, kena tangkap, lebih 14 kali dah dakwaan dia. Itu biasa, itu normal. Tapi tak ada satu pun yang sangkut. Tak ada satu pun yang sangkut sebab dia tahu. Dia tahu apa yang dia cakapkan. Sampai sekarang LCS, sampai sekarang bekas calon Mersing, dia tak bertanding dah sekarang, tak dicalonkan. Siapa daripada Alif Ahmad, sampai sekarang dia tak berani saman Rafizi. Sampai sekarang dia tak berani saman Rafizi. Ni Tuan Ibrahim, Tuan Man nak pergi saman Rafizi. Rafizi kata ahlan wa sahlan, silakan, saya akan bawa dokumen ini ke pejabat, ke mahkamah, dan Tuan Ibrahim, Tuan Man kena jawab. Dan saya tahu jawapan dia. Saya tak tahu pun saya sign. Saya tak tahu apa yang saya sign. Ini menteri yang korang nak letak dia jadi menteri ke? Yang sign 2 bilion tapi tak tahu apa yang dia sign. Ada yang kata dia tak tahu. Saya tak tahu pun yang saya sign dokumen tersebut. Tuan-tuan, kalau kau jadi menteri, kau nak kena sign satu dokumen. Kalau engkau ada rasa tanggungjawab, kau sign dokumen RM200 pun, engkau nak kena tengok, ni apa ni? Ni berapa ni? Ni kenapa 2 bilion? Dia bukan ada rasa tanggungjawab sebenarnya. Dia rasa bahawa, tak apalah, sign je lah. Sekarang ni menjawab lah. Dah pasal dia bertanggung, baru ni lah menjawab. Jangan kita tak tahu pula. Alright? Okay.